Hari ini kita akan menjalankan eksperimen 5.2 iaitu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan. Okey, buku teks muka surat 109. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan, iaitu suhu pelarut, yang keduanya kadar kacauan, dan yang ketiganya saiz zat telarut. Jadi untuk yang pertama, suhu pelarut, kamu tengok buku teks, penyataan masalah dia, adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Hipotesis dia, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Pemboleh ubah ada 3, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu isi padu pelarut. Jadi maksudnya sekali lagi kita menggunakan isi padu pelarut yang sama, 100 ml. Kemudian kadar kacauan yang maksudnya kita kacau dengan kadar yang sama. Kemudian yang satu lagi pemboleh ubah dimalarkan ialah saiz zat telarut. Jadi kita menggunakan garam yang sama, iaitu garam halus. Kemudian pemboleh ubah dimanipulasikan ialah suhu pelarut, iaitu satu suhu dia lebih kurang 20 darjah Celsius, dan satu lagi pelarut suhu dia 50 darjah Celsius. Kemudian yang ketiganya pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar ketelarutan yang akan kita lihat nanti. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah pertamanya garam. Ini garam. Kita gunakan garam halus. Yang keduanya air suling. Ini air suling. Air suling ni. Kita guna air suling. Kalau nak guna air paip pun boleh. Kemudian radas, bika 2 biji. Kita labelkan dengan K dan L. Termometer. Kemudian ini rot kaca, penun Bunsen, tengku kaki 3 dan juga kasar dawai. Kemudian yang ni silinder penyukat. Okey, itu radas dan bahan yang diperlukan. Okey, satu lagi ni spatula. Spatula satu lagi. Okey, prosedur dia. Kamu tengok dalam buku teks prosedur dia. Mula-mula kita isikan dalam kedua-dua bika tu 100 ml padu air. Okey, kita isi 100 ml padu air. Kita gunakan silinder penyukat. Okey, 100. Kita masukkan dalam bika K. Kemudian kita sukat 100 ml padu air lagi, satu lagi. Lebih. Lebih tak? Okey. Kita masukkan dalam bika L. Okey. Kemudian kita panaskan bika L. Bika L. Ini bika L. Okey, bika L. Kita panaskan airnya sehingga suhu 50 darjah Celsius. Okey, kita ambil suhu dia sehingga 50 darjah Celsius.
Okey, pastikan semasa kita mengambil bacaan, termometer tu tidak rapat kepada dasar bikar. Okey, termometer tu berada di dalam air dan tidak rapat kepada bikar. Okey, suhu dia dah mencecah 50 darjah Celsius. Okey, kita padamkan api. Okey, yang ni kita tengok suhu dia berapa. Okey, yang ni suhu dia 30 darjah Celsius. 32 darjah Celsius. Okey, kemudian kita tambahkan 1 spatula garam ke dalam bikar K dan 1 spatula ke dalam bikar L. Okey, kemudian kita kacau kedua-dua bikar tu, kedua-dua campuran tu dengan kadar yang sama. Okey, mula 1, 2, 3. Kurang sikit adik. Okey, kamu perhatikan. Garam dalam bikar air dah melarut habis, tetapi dalam bikar K masih ada lagi garam. Okey. Jadi maksudnya kamu catatkan dalam jadual di muka surat 111 tu, bagaimanakah faktor suhu ni mempengaruhi kadar ketelarutan. Okey, kamu tengok soalannya, kesimpulannya tu dalam buku teks. Adakah hipotesis diterima? Berikan alasan anda. Jadi hipotesis kita tadi, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Jadi maksudnya dalam bikar L ni suhu dia 50 darjah Celsius. Dalam bikar K ni suhu dia 32 darjah Celsius. Jadi dalam bikar L ni suhu dia 50 darjah Celsius. Jadi garam dia cepat melarut berbanding dengan garam dalam bikar K yang suhu dia 32 darjah Celsius. Okey. Jadi kamu jawab sendirilah hipotesis dan juga alasan itu. Okey, faktor yang kedua ialah kadar kacauan. Jadi pernyataan masalah dia, adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar ketelarutan? Hipotesis dia, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan. Kemudian berubah ada 3. Berubah dimalarkan, iaitu isi padu pelarut samalah. Kita masukkan 100 ml padu air. Kemudian suhu pelarut, jadi suhu air suling 32 darjah Celsius. Dan saiz zat pelarut. Saiz zat pelarut ni kita menggunakan garam yang sama, garam halus. Kemudian pemerubah dimanipulasi adalah kadar kacauan, iaitu satu bikar K kita kacau dengan perlahan. Bikar L kita kacau dengan kadar yang lebih laju ataupun lebih pantas. Okey. Ni bahan radah dia sama dengan tadilah. Silinda penyekat, bikar, rot kaca, spatula dan garam serta air suling. Okey, kita sukat isi padu air 100. Okey, 100 ml ataupun 100 ml. Kemudian kita masukkan 1 spatula garam halus.
Okey, yang sama saiz lah. 1 spatula garam halus. Okey. Kemudian bika K ni kita kacau dengan perlahan. Bika L kita kacau dengan laju. Okey. Adik kacau pelan. Kacau pelan. Okey. Kita mulakan. 1 2 3. Pelan. Okey, kamu tengok dalam bika kacau. Dalam bika L ni, okey, garam sudah larut semuanya. Tapi dalam bika K, garamnya masih ada baki lagi. Okey. Jadi kamu buat kesimpulan adakah hipotesis diterima? Okey, kamu tengok hipotesis tadi, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar kelarutan. Maksudnya semakin cepat kadar kelarutan. Jadi dalam bika L ni kita kacau dengan laju, jadi garam dia cepat larut. Namun tapi dalam bika K bila kita kacau dengan kadar yang perlahan, garam dia masih lagi ada, tidak ada berbaki, tidak terlarut jadi. Jadi berikan alasan anda. Okey, kemudian yang ketiganya saiz zat terlarut. Jadi pernyataan masalah dia, adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Hipotesis dia, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Formula ubah dimalarkan isi padu pelarut, samalah isi padu air tadi 100 ml. Kemudian suhu pelarut, suhu awal air suling tu 32 darjah Celsius. Dan yang ketiganya kadar kacauan. Jadi maksudnya kita kacau bika K dan bika L tu dengan kadar yang sama. Kemudian formula ubah dimanipulasi saiz zat terlarut. Jadi yang bika K kita akan masukkan dengan garam halus. Okey. Kemudian bika L kita akan masukkan dengan garam kasar. Okey. Jadi yang dimanipulasikan ni saiz zat terlarut. Satu garam halus, satu lagi garam kasar. Okey. Kemudian formula ubah yang bergerak balas ialah kadar ketelarutan. Okey. Kita masukkan air suling dulu. Okey, air suling 100 ml. Kita masukkan dalam bika K. Kemudian 100 ml lagi. Okey, kita masukkan dalam bika L. Okey, dalam bika K kita masukkan 1 spatula garam halus. Okey. Kemudian dalam bika L kita masukkan 1 spatula garam kasar. Okey, kemudian kita kacau dengan kadar yang sama. Kadar yang sama laju kita kacau. Okey. Baik, terbalik bika. Jangan laju sangat. Okey. Okey, apa tengok? Dalam bika K ni semua garam dah terlarut, tapi dalam bika L okey masih ada lagi baki garam tu. Okey. Jadi maksudnya saiz zat terlarut ni mempengaruhi kadar ketelarutan.
Okey, dalam BKK saiz zat larutnya garam halus. Manakala dalam BKL garam dia garam kasar, jadi saiz dia lebih besar. Jadi ada baki lagi tu, nampak? Garam bekas K dah tak ada habis lah. Okey. Jadi kesimpulannya, adakah hipotesis diterima? Okey, adakah hipotesis diterima? Kalau tengok hipotesis, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar kelarutan. Jadi maksudnya iyalah kita terima lah kan. Semakin kecil saiz zat terlarut tu, okey, kadar kelarutannya semakin tinggi. Tapi semakin besar saiz zat terlarut dia, kadar kelarutannya semakin rendah. Dia ada lagi baki garam yang tidak larut tu. Okey. Jadi kamu lengkapkan jadual di muka surat 111 tu, rumusannya, faktor dan juga kadar ketelarutan. Faktor yang pertamanya suhu, okey, kadar ketelarutannya, kemudian kadar kacauan, kadar ketelarutannya, dan yang ketiganya saiz zat terlarut, apa dia kadar ketelarutannya. Okey, boleh tak? Contohlah, contoh macam suhu. Faktor suhu, kadar ketelarutannya, kamu tulislah. Semakin tinggi suhu, semakin cepat zat terlarut itu melarut dalam air. Okey, ataupun semakin tinggi suhu, semakin cepat kadar ketelarutan. Okey, itu contohlah. Jadi yang kadar kacauan pun kamu buat macam itulah. Okey, saiz zat terlarut. Okey, sekian untuk eksperimen kali ini.